Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Dan mereka yang mengikuti live FB dapat mengemukakan persoalan yang berkaitan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung kembali fardu ataupun rukun wudu yang kedua, iaitu membasuh muka. Jadi sebelum saya pergi kepada kitab Safinatun Najah, hari ini hari yang pertama daripada 3 hari tasyrik. Hari yang pertama 11 Zulhijjah, hari yang pertama daripada 3 hari tasyrik. Yang mana alhamdulillah kebanyakan masjid di tempat kita sudah memulai takbir selepas daripada sembahyang bermula daripada subuh 9 Zulhijjah, iaitu hari Rabu. Hari Rabu, hari Khamis 10 Zulhijjah, hari Jumaat ni 11 Zulhijjah, dan disunatkan takbir lepas daripada sembahyang sampailah kepada jatuh matahari hari tasyrik yang ketiga, 13 Zulhijjah, iaitu jatuh matahari petang Ahad. Maka berakhirlah takbir selepas daripada sembahyang. Yang mana takbir lepas dari sembahyang ini disunatkan selama 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tiap-tiap lepas daripada sembahyang, sama ada sembahyang fardu tunai ataupun qada, dan juga tiap-tiap sembahyang sunat. Disunatkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang mana afdalnya kita mengulangi 3 kali, dan seeloknya kita akhiri dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira sampai ke akhir. Ini yang banyak diamalkan di tempat kita, alhamdulillah lah. Cuma ini hari yang ketiga lah takbir lepas daripada sembahyang. Cuma saya tengoklah banyak masjid-masjid yang mana mereka sudah meninggalkan wirid selepas daripada sembahyang. Mereka sudah meninggalkan wirid selepas daripada sembahyang. Selesai bertakbir, terus angkat tangan berdoa. Mana lagi istighfar, mana lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mana lagi Allahumma antas salam,
Fatihah, ayat kursi sudah tidak ada. Terkadang kalau ada pun sangat-sangat ringkas. Selesai takbir, tu Allahumma antas salam sikit, kemudian angkat tangan berdoa. Kenapa kita meninggalkan wirid sesudah sembahyang yang memang itu tiap-tiap lepas dari waktu kita berwirid selama-lamanya. Tetapi apabila disunatkan takbir lepas daripada sembahyang selama 5 hari, 9 Zulhijjah sampai ke 13 Zulhijjah, wirid ditinggalkan terus ataupun sangat diringkaskan. Kenapa seumpama tu? Kerana kebanyakan masjid kita ni dia buat lagu. Dia buat lagu takbir lepas sembahyang ni. Dia buat lagu sebagaimana takbir raya, takbir mursal. Takbir mursal lepas raya bermula daripada jatuh matahari sembahyang raya sampai ke imam naik atas mimbar, itu takbir mursal. Malam dan pagi raya. Ini takbir muqayyad, takbir lepas daripada sembahyang daripada hari Arafah sampai 13 Zulhijjah. Jadi dia buat pasal yang sama. Jadi sama dia buat lagu. Dia buat lagu, kemudian imam solo. Lepas imam solo sekali, makmum ramai-ramai. Imam solo sekali, makmum ramai-ramai. Imam solo sekali, solo pula dengan lagu-lagu, dengan berdayu-dayu, dengan panjang-panjang. Makmum pun samalah buat lagu. Jadi masa sudah panjang. Akhirnya tidak ada wirid ataupun wirid yang sangat ringkas. Ketika imam solo, kemudian ramai-ramai, solo ramai-ramai, saya takbir seorang diri. Secara biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya tak ikut tu imam. Sebab ini takbir masing-masing, bukan takbir berjemaah ni. Takbir masing-masing. Saya selesai takbir saya ni ketika imam solo yang kedua. Saya sudah selesai dah. Punya mendayu, imam selesai je. Allah Akbar kabira, kemudian makmum pula ramai-ramai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya selesai dah. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 ataupun 34 kali. Selepas saya takbir sendiri, saya tak ikut ramai-ramai tu. Dia pakai masa. Sempat istighfar 3 kali, sempat baca Allahumma antas salam, sempat baca Fatihah, sempat baca kursi, sempat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Sempat. Ngam-ngam tu imam angkat tangan berdoa, saya tumpang ikut doa dia lah. Tapi saya sempat berwirid. Jadi kalau ada masjid buat seumpama ni, mendayu-dayu dan menggunakan masa yang panjang, makmum jangan turut, sebab ini bukan takbir berjemaah. Dia sebagaimana kita lepas semayang, kita berwirid lepas semayang, bukan berjemaah. Kita berwirid lepas semayang, bukan berjemaah. Cuma kita sama-sama buat. Sama-sama istighfar, sama-sama. Kita bukan berwirid. Kita bukan berjemaah dengan Tok Imam. Kita hanya sama-sama. Kalau Tok Imam buat comel, kita turutlah. Jadi kalau Tok Imam takbir raya, dia buat mendayu-dayu, panjang. Akhirnya, wirid ditinggalkan. Atau wirid yang direngkaskan. Jangan turutlah. Turut apa? Kita pun takbir macam saya takbir tadi. Lepas dia salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd 3 kali. Kemudian Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan turutlah nak lagu tu. Yang buat lagu tu akhirnya dia akan tinggal wirid ataupun dia akan pendekkan wirid. Rugi kita selama 5 hari.
Ini bukan berjemaah. Sebab takbir ni lepas mai sunat qabliyah kita takbir. Adakah kuat? Sendiri-sendiri. Lepas mai sunat ba'diyah kita takbir. Lepas mai sunat duha kita takbir. Lepas mai sunat witir kita takbir. Begitulah. Takbir masing-masing. Lepas mai fardu kita takbir. Tapi bila kita solat berjemaah, sebagian wirid kita buat pakat ramai-ramai. Tu sahaja. Buat pakat ramai-ramai je ni bukan berjemaah. Jadi kalau sedang pendengar, tu imam nak buat lagu, biar dia buat lagu lah. Sepatutnya sudah salam, tu imam pun buat biasa sudahlah, buat macam wirid je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd 3 kali. Buat sekentok. Lepas tu, kembali kepada wirid sebagaimana hak hari yang kita. Sayanglah 5 hari, akhirnya tidak ada wirid lepas semayang, ataupun wirid direngkaskan, dipendekkan. Sebab apa? Sebab lagu-lagu tu. Lagu panjang. Tu imam yang ada suara, tukang lagu pula. Sedap benar lah dia main lagu. Anak makmum pun dengar tu imam buat lagu. Anak makmum buat lagu panjang. Itu takbir mursal. Kau pandailah macam nak takbir pun. Patut takbir mursal pun bukan buat lagu. Biar semangat, takbir bersemangat. Bukan takbir mendayu-dayu macam sedih bunyi. Ini takbir lepas semayang 5 hari. Bermula daripada subuh hari Arafah 9 Zulhijjah sampai ke gelincir matahari hari 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga, yang terakhir 5 hari. Ni sebab saya pun yelah, tengok-tengok ada masjid yang seumpama tu. Tapi saya tak turut lah. Macam sebut tadi kan, kita bukan berjemaah dengan tu imam. Kita takbir masing-masing. Sebagian wirid lepas semayang, berwirid masing-masing asalnya. Tetapi kita pakat buat, biasa kata. Tapi kita pakat buat. Kalau bukan buat peseng hok, menyebabkan masa panjang digunakan masa takbir, akhir tak sempat nak wirid. Jangan turut lah. Kita takbir sendiri-sendiri, kita wirid sendiri-sendiri. Ini permulaan lah sebagai hak semasa hari ni, dan bermula 2 hari lepas, dan 2 hari akan datang, Sabtu dan hari Ahad. Takbir muqayyad, takbir lepas daripada sembahyang. Ini pun alhamdulillah sekarang. Dahulu tak ada takbir lepas sembahyang ni dahulu. Sekarang ni alhamdulillah. Tapi tadilah cara takbir tu, cara yang terlampau masa panjang digunakan. Kalau sedang pendengar nak takbir mendayu panjang-panjang, lepas tu nak wirid dengan sempurna, tak kurang sikit habuk, okeylah. Tapi biasa tak dah. Dah masa panjang digunakan, nak wirid panjang macam mana lagi dah. Kalau sedang pendengar boleh takbir mendayu-dayu solo, lepas tu ramai-ramai solo, lepas tu ramai-ramai wirid macam biasa. Makmum pun istiqamah, tak bergerak, tak lari. Boleh lah. Tapi biasanya tak dah. Sebab apa? Sebab nak cepat. Masa habis dah pada masa hak takbir mendayu-dayu, gile-gile, solo dengan ramai-ramai. Solo tu imam seorang, lepas tu ramai-ramai. Habislah. Jadi kita balik kepada pembicaraan fardu wudu yang kedua daripada 6 fardu wudu, yang mana minggu lepas saya sudah memulai bicara dah minggu lepas. Hak fardu ataupun rukun wudu yang kedua. Kitab Safinatun Najah, kalau edisi Jawi, muka surat 3, baris bawah sekali. Yang mana sebahagian saya sebut sentiasa, kitab Safinatun Najah ni kitab yang ringkas lah. Jadi perlu pada huraian tambahan yang lain. Jadi kitab Safinatun Najah ni sebagai tapak lah, kita kata. Sebagai tapak, kita ambil tajuk dia, kemudian perlu pada huraian yang lain. Jadi hak Jawi ni muka 3, bahagian bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sani ghaslul wajhi. Terjemahan dia,
bermula yang kedua. Bermula fardu wuduk yang kedua daripada 6 fardu wuduk, membasuh muka. Itu sahaja ayat dalam kitab Safinatun Najah. Membasuh muka. Kemudian sidang pendengar, minggu lepas saya fokus kepada membasuh. Apa makna membasuh? Itu minggu lepas. Membasuh. Sebab berwuduk ni sebagaimana perintah Al-Quranul Karim, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuh oleh kamu akan muka kamu dan akan dua tangan kamu hingga kepada siku, dan sapu oleh kamu akan kepala kamu, dan basuh oleh kamu akan kaki kamu hingga kepada dua mata kaki, dua buku lali. Jadi dalam ayat Al-Quran ini ada dua perintah. Satu perintah basuh oleh kamu, satu perintah sapu oleh kamu. Jadi basuh oleh kamu ni muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lali. Adapun kepala, Al-Quran memerintah sapu oleh kamu. Jadi minggu lepas saya tekankan perbezaan antara basuh dengan sapu. Yang mana basuh ni ada titik-titik air. Jarul ma' alal udwil maghsul. Mana apa ni? Berlari air, bertitik air atas anggota yang dibasuh. Dengan bahawa ada titik-titik air. Tapi titik-titik air ni bukan semestinya akan bertitik ketika membasuh muka di bawah dagu. Tidak semestinya. Faham tak ni? Ada orang faham pula kena datangkan air ketika membasuh muka, biar air tu bertitik bawah dagu, barulah memulai gosok muka. Ada orang faham gitu. Sekarang ambil air koloh contohnya. Kita menggunakan 12 tangan, kita pun basuh muka. Kena datang ke air di muka, dia kata jangan gosok muka lagi, biar air titik bawah dagu, barulah gosok muka. Tak gitu. Dia kata nak jadi air tu bertitik bawah dagu, air bertitik dengan bawah ada jirim air. Apabila kita berwuduk dengan air koloh, kita ambil dengan 12 tangan, memanglah air akan bertitik sebab ada jirim air. Berbeza dengan sapu. Sapu contohnya, tangan kita masukkan ke dalam koloh ataupun tangan kita letak bawah pahit. Tangan kita buat keluar daripada koloh, tangan kita buat keluar daripada air pahit, di tangan kita basah. Tapi di tangan kita tidak ada titik air. Kemudian kita pun sapu kepala. Itu dipanggil sapu. Tidak ada titik air, tidak ada jirim air. Itu sapu. Adapun basuh, dia kena ada titik air, boleh dipanggil membasuh sekalian muka, boleh dipanggil membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kaki sampai kepada dua mata kaki ataupun dua buku lali. Itu membasuh. Adapun kalau bicara bab najis, dia membasuh, bukan menyapu. Najis kena ada air. Kalau dia ambil kain basah, dia lap, dia perah. Di kain tu sudah ada, tidak ada titik air. Di kain cuma ada lembab-lembab. Dia pun gosok-gosok atas lantai contohnya. Walaupun di lantai tu sudah hilang dia punya sifat najis sekalipun, lantai tu masih lagi dihukumkan najis. Dia panggil najis hukmi. Najis pada hukum. Kenapa panggil najis? Walhal najis sudah hilang, dia punya sifat dia sudah tidak ada. Warna tidak ada, bau rasa tidak ada. Sebab belum lagi membasuh. Tadi menggunakan kain yang lembab, kain yang diperah habis-habis, itu bukan panggil membasuh najis. Itu panggil sapu najis. Tidak akan dihukumkan suci tempat tersebut, walaupun sudah hilang dia punya sifat najis. Maka di lantai tersebut dia panggil najis hukmi.
Najis pada hukum kerana belum membasuh, belum ada jirim air, titik air, belum ada air yang mengalir ke atas tempat najis. Sebab membasuh najis, bukan menyapu. Sekarang ni kita bicara bab wuduk, membasuh muka. Yang mana minggu lepas saya cerita berkaitan dengan wudukkan orang yang sakit, terkadang menggunakan spray air tu. Okeylah menggunakan spray air, tapi spray air tu kena berulang. Sebab apa? Sebab spray air tu, air yang keluar dia agak sedikit. Jadi untuk membasuh sekalian muka, maka dia kenalah spray tu berulang kali. Kita wudukkan pesakit, ketika basuh sebelah atas dahi, kita spray. Basuh tengah muka, kita spray. Basuh sampai ke dagu, kita spray banyak-banyak. Kita spray banyak-banyak. Biar ada titik air daripada dahi sampai ke dagu. Sebagaimana contoh soalan minggu lepas ni daripada Kamisah Talib. Dia kata kalau spray banyak-banyak hingga air menitis, boleh ke Ustaz? Kita belajar dalam mesra ibadah hospital. Memang di hospital, contohnya hospital Terengganu kita ni, hospital di Terengganu kita, dia memang sediakan di rak dia tu disediakan spray air. Di rak pesakit tu lah, di rak di tiap-tiap bilik pesakit tu ada rak, ada buku panduan untuk berwuduk, bertayamum dan solat pesakit. Di rak tu disediakan dengan bekas spray air. Dia ada di rak tu, dan di rak tu pun ada debu untuk bertayamum, dan di rak tu ada nama ustaz yang boleh dihubungi oleh pesakit jikalau timbul kemusykilan macam mana nak berwuduk bagi pesakit, nak bertayamum, dan juga macam mana pesakit nak solat. Jadi ada nombor telefon di rak tu. Jadi di rak tu memang disediakan spray air. Maka memada menggunakan spray air, tetapi ia kena spray berulang kali. Kita menggunakan spray air untuk wudukkan pesakit ni, hak di muka lah problem sedikit. Kalau spray di tangan, mudah sebab tangan ni jauh daripada mata, jauh daripada hidung. Tangan ni boleh dilarikan daripada tubuh. Letak tuala di bawah, terus spray atas tangan sambil gosok, spray sambil gosok. Dia mudah kalau tangan. Kaki pun sama, dia mudah. Yang agak rumit sedikit adalah ketika kita spray untuk membasuh sekalian muka. Itulah. Spray kalau kuat-kuat sangat, dia masuk dalam mata, dalam hidung, dalam telinga. Spray tu pula boleh kita boleh pulah dia punya kepala tu, nak keluar air macam mana tu. Tapi maknanya kena spray berulang kali lah. Banyak kali spray untuk supaya membasuh sekalian muka, membasuh sekalian tangan sampai ke siku, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Sama juga sidang pendengar. Ini pun masih lagi bicara wuduk orang sakit. Dia kadang-kadang ni orang sakit ni dibuat contohnya pembedahan mata. Apabila dia buat pembedahan mata, saya pun nak cerita secara lengkap. Minta maaf lah, saya pun tak pernah tengok secara dekat lah macam mana orang yang melakukan pembedahan mata, berwuduk, basuh muka, setakat manakah doktor benarkan. Cuma saya tengoknya orang yang melakukan pembedahan mata ni, dia plasterkan mata. Dan doktor pesan supaya mata tu jangan kena air. Tu pesanan dia doktor. Mata jangan kena air. Kemudian dipumbuh plaster untuk memastikan tidak kena air. Jadi setakat manakah air tu boleh merapati di tempat yang dibenarkan lah, supaya air tu tidak termasuk ke dalam mata. Jadi ataupun begini, samalah sidang pendengar tu bahagian mata. Begini contoh. Ni sama je bicara ni. Muka
tangan sampai ke siku, dua kaki sampai ke buku lali sama je. Sampai ke dua buku lali, dua mata kaki. Orang panggil dua buku lali. Sama je. Sebab saya bicara sekarang adalah berkaitan dengan membasuh. Contohlah kita buat cerita, di tangan kita ataupun di kaki kita tu ada luka. Yang mana luka tu kita tidak ada pembalut. Makna luka tu luka yang mana apa ya? Luka yang terbuka. Tidak letak pembalut. Ataupun terkadang kenapa tidak letak pembalut? Kerana luka kepanasan api. Luka kepanasan api, kulitnya rosak, maka dia tidak letak pembalut. Dia biarkan terdedah seumpama tu sahaja. Jadi kalau luka terbelah di tangan, di kaki contohnya, jadi tempat luka tu tak boleh kena air lah. Satunya sakit, satunya menyebabkan lambat sembuh, satunya menyebabkan paruk yang huduh di anggota yang zahir. Jadi di tempat yang tak boleh kena air, tempat yang sakit, tempat yang menyebabkan lambat sembuh, tempat yang menyebabkan tinggal paruk yang huduh di anggota yang zahir. Adapun di kulit yang molek, tu wajib kena sampaikan air. Di kulit yang molek wajib sampaikan air. Jadi kalau ada luka seumpama tu, kita satu contoh lah, kita pendek masa. Hak luka terbelah, kita kata, kena pisah. Jadi di tempat merah terbelah tu, dia tak berpembalut. Di tempat sakit tu memang tak boleh kena air. Tapi di tepi-tepi dia tu, hak kulit molek tu wajib kena air. Tapi kita tak boleh nak basuh air gitu. Sebab kalau kita basuh air gitu, air akan masuk ke dalam luka. Melolonglah, sakit, pedih. Lambatlah sembuh kalau luka tu sentiasa dalam keadaan basah. Kalau kita pakai air siram, maka di sinilah. Minggu lepas satu cara lagi yang saya sebut minggu lepasnya, selain daripada menggunakan spray, satu laginya menggunakan kain yang basah. Itu satu lagi cara, menggunakan kain yang basah tu terpulanglah. Nak pakai spray, nak pakai macam mana kain yang basah. Tapi yang pastinya kain basah tadi tu mungkinlah akan perah sedikit supaya air tu tidaklah banyak sangat keluar. Tapi jangan perah kain tu sampai ke tidak ada jirim air, tidak ada titik air. Mana perah sikit supaya tidak, kalau kan cakap tak jadi sejai-sejai. Sejai-sejai ni apa panggil air ni kau belai apa panggil apa tahulah, air jadi banyak. Sejai-sejai basah nantilah. Bantal pun basah, lembek pun basah, pesakit itu. Perah sedikit. Terpulanglah nak pakai spray, nak pakai kain yang basah. Kemudian untuk sampaikan di tepi tu. Untuk sampaikan di tepi. Di tepi luka yang terbelah tu. Hak jauh-jauh tu mudah sikit sebab dia tak kena jauh lagi nak air tu kena atas luka yang terbelah tu. Luka yang terbuka tu. Tapi kalau dekat-dekat tu nak macam mana tu? Kita nak pakai air banyak-banyak, kita takut air tu terlajak pergi pada tempat luka. Biasalah terkadang saya pernah tengok orang buat, dia pakai tisu. Dia pakai tisu. Jadi tisu tu dia rendam ke dalam air. Dia pun angkat tisu, di tisu tu ada air. Di tisu tu ada air. Maka tisu yang ada air tu, dia perlahan-perlahan dia menghampiri di tempat luka terdedah tu. Dia menghampiri perlahan-perlahan. Air tak akan terlajak masuk dalam luka. Sebab dia buat perlahan-perlahan dengan tisu yang basah, yang ada jirim air disertai dengan tisu tu. Dia perlahan sampailah habis kulit yang molek, tinggal tempat luka yang terdedah tu sahaja. Biasa tengok dia pakai tisu.
Maka tisu tu dia masuk dalam air, dia angkat tisu. Di tisu tu masih lagi ada air. Sebab apa tu? Dia nak menghampiri dekat dengan luka dia tu. Dia pakai air betul benar. Air tu akan terlajak masuk ke dalam luka. Sakit lah. Lambat sembuh lah jadinya. Maka dia menggunakan tisu. Tak ada masalah. Tapi syaratnya tisu tu ada jirim air. Itu yang saya nak tekan sekarang ni. Jirim air. Kena ada jirim air. Memang di tisu tu ada air. Kemudian minggu lepas saya peringat dah. Menggunakan tuala sama. Hari ni saya sebut menggunakan tisu. Janganlah sidang pendengar datangkan persoalan yang tak munasabah. Apa soalan yang tak munasabahnya? Menggunakan tuala celup dalam air satu cetong contohnya, menggunakan tisu celup letak dalam air satu cetong contohnya, air tu tak ada mustakmal ke? Tuala masuk ke dalam air, tangan yang pegang tuala pun masuk dalam air, tisu bubur dalam air, tangan yang pegang tisu pun masuk dalam air tu ada mustakmal ke? Itu persoalan yang tak munasabah tu. Air sama sekali tidak akan jadi mustakmal. Sebab air mustakmal ni air digunakan untuk mengangkat hadas. Air lepas daripada basuh muka di tuala tu, atau perah molek lah tu dia mustakmal. Ada pun masukkan tuala, masukkan tisu dalam air satu cetong, air tak ada mustakmal. Masuk tangan yang pegang tuala, masuk tangan yang pegang tisu, tangan yang menulung ni lah. Tangan menulung ni tidak akan menjadikan air mustakmal. Jangan timbul persoalan tak mustakmal ke air tu. Itu soalan yang tak munasabah tu. Tak kena langsung. Air mustakmal tak akan jadi mustakmalnya air tersebut. Dengan semata-mata masuk tuala, masuk tisu dan masuk tangan orang yang pegang tuala, orang yang pegang tisu. Jadi sekarang ni masuk tisu pun boleh untuk supaya janganlah tempat luka terdedah tu tak boleh kena air. Kita renggangkan, kita jarakkan. Apa ni 2-3 cm apa panggil daripada tempat luka tu. Tapi kulit tu molek, patut boleh kena air, tapi kita renggangkan, takut air terlajak masuk ke dalam luka. Kita pun jarakkan, tidak sah wuduk gitu, tak lewat gitu. Lepas tu kena rapat serapat-rapatnya kulit hok molek. Nak buat apa ni? Tu kata pakai tisu basah supaya air tu tidak terlajak masuk ke dalam luka yang terdedah. Atau mudah cerita bab luka. Balik pula kepada yang tadi. Macam mana dengan nak basuh muka orang yang melakukan pembedahan mata. Jadi saya sebut dah minggu lepas, membicarakan basuh muka ni yang pertama nak tekan berkaitan dengan membasuh. Ni minggu lepas, minggu ni minggu kedua dah ni. Kemudian barulah pergi kepada kawasan muka yang wajib dibasuh. Manakah kawasan muka yang wajib dibasuh? Biarlah kita ni jangan siapa ke. Muka ni belah atas setakat mana? Belah bawah sampai setakat mana? Sebelah kanan, sebelah kiri sampai setakat mana? Kawasan muka. Siapa ke dok anda nak tunjuk kok pelik sangatlah. Maka yang kedua nak bicara manakah kawasan muka yang wajib dibasuh? Manakah kawasan muka yang sunat dibasuh? Ini kita akan pergi belok. Yang pertama sekarang bicara bab membasuh. Kemudian bicara berkaitan dengan kawasan muka yang wajib dibasuh. Kemudian kawasan muka yang sunat dibasuh. InsyaAllah kita akan bicara. Kalau tak sempat minggu ini, minggu hadapan. Jadi sidang pendengar maklumilah. Selok talaki safinatun najah ni selok yang bersambung ni. Dia kena istiqamah lah. Barulah kita tidak akan jadi ketinggalan, ataupun kalau ketinggalan pula kita akan tak faham apa tajuk bicara sekarang sebab sudah ketinggalan sekali. Tapi sedang pendengar, sebagaimana sedang bermaklumi, Selok Talaki Safinatun Najah ni ada live FB Money FM. Jadi pada live FB, mana sedang pendengar yang tidak boleh mengikuti ketika live dalam Radio Money FM ni, sedang pendengar boleh buka kembalilah FB Manis FM. Sedang pendengar boleh cari
rakaman hak selok talaki Safinatun Najah ni. Maknanya jelah ambil peluang molek lah. Kesempatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil-sambil kita duduk di rumah, kita berehat bersama keluarga, kita boleh tambah ilmu. Kita boleh tambah ilmu. Macam tadilah. Macam mana kita nak membasuh sekalian kawasan yang wajib dibasuh, yang tak boleh kena airnya, kawasan luka je. Tapi luka tu terdedah, terbuka. Nak macam mana tu? Boleh tak kita jarakkan sedikit, 2-3 cm ke? Kalau tu cakap kapung kok, 2-3 hung ke? Sudah berdengar, faham ke tak tahulah. 2-3 hung ke? Tak boleh, tak boleh. Dia kena rapat serapatnya, tinggal tempat luka tu sahaja yang tak kena air. Nak macam mana? Itu contoh saya beri tadi, menggunakan tisu yang basah. Cuma saya nak pergi hak rumit sedikitnya adalah orang yang melakukan pembedahan mata. Orang yang melakukan pembedahan mata. Orang yang melakukan pembedahan mata ni pesanan doktor lah. Waktu pun saya dengar atas dengar je ni. Dengar atas dengar je. Dia sama sekali air tak boleh kena di mata yang buat pembedahan. Sebab dia kata takut ada kumang begitulah. Jadi sedang pendengar, kita sebagai pesakit yang cari doktor yang bedah mata, kita ikutlah nasihat doktor tu. Jangan pula wak pandai-pandai. Wak pandai-pandai dalam bab perubatan, lepas tu pula jahil dalam bab agama. Wak pandai-pandai dalam bab perubatan, serta jahil dalam bab agama. Pakar apa wah doktor? Doktor kata nanti kena air jadi kumang. Air kumang tak berkah. Ini orang jahil agama. Pegangan kita betul lah. Air ke, kumang ke, makhluk tak berkah. Tapi kita usaha kita macam mana? Memang makhluk tak berkah. Tapi kenapa kamu cari doktor untuk melakukan pembedahan mata? Doktor tu makhluk. Jangan cari doktor lah untuk melakukan pembedahan mata. Sebab makhluk tak berkah. Cari doktor buat pembedahan mata. Lepas tu doktor pesan jangan kena air. Nanti ada kumang. Boleh menyebabkan mata yang baru melakukan pembedahan tu jadi jadi rosak ke macam mana. Air tak berkah. Kumang tak berkah. Ni jahil agama orang panggil. Doktor pun tak berkah. Cari doktor melakukan pembedahan mata atas nama ikhtiar usaha. Sekarang atas nama ikhtiar usaha jugalah. Apabila doktor pesan supaya jangan kena air di mata, jangan kena air di mata lah. Jangan kita melakukan perkara yang memudaratkan diri kita. Pegangan kita yang bagi manfaat, yang bagi mudarat, Allah Ta'ala tu pegangan. Kenyang, hilang dahaga pun Allah Ta'ala yang buat. Tapi kita pergi makan bila lapar. Kita pergi minum air bila kita dahaga. Pegangan kita memanglah yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Yang menghilangkan dahaga Allah Ta'ala. Tapi kita usaha, kita pergi makan, kita pergi minum. Begitulah. Manfaat datang daripada Allah. Mudarat datang daripada Allah. Tapi kita, ahli sunnah jemaah, ada ikhtiar usaha. Ada ni. Jadi kalau doktor pesan yang kena air, jangan kena air lah. Ada orang yang wak pandai dalam bab perubatan, jahil dalam bab agama, dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia beruduk macam biasa. Layang ke doktor, dia kata. Akhirnya, mata dia tak jadi. Pergi balik, jumpa doktor mata tu. Jumpa makhluk juga. Cuba balik doktor. Doktor kata sudah dijangkiti kumang. Sudah dijangkiti kumang. Dia cari doktor buat apa pula? Nasihat dia tak mau dengar. Tapi, kalau nasihat tak mau dengar, sedang pendengar, jangan jumpa doktor daripada awak-awak. Senang kira. Tak ada ni. Tak usahlah jumpa doktor tu. Jadi dia akhirnya dia pergi jumpa doktor balik. Doktor kata sudah dijangkiti kumang. Kena buat semula 2 kali, 2 ke berapa kali tahulah. 2 ke 3 akhirnya mata dia rosak. Sebab apa? Tak dengar nasihat. Doktor kata kena air, dia beruduk macam biasa. Tak mau pakai wah doktor. Bagaimana? Wak pandai-pandai dalam bab perubatan serta jahil dalam bab agama.
Kita ahli sunnah. Ada itu usaha, pegangan kita, itu usaha tak berkah sama sekali. Jadi baik, jadi tak baik. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah nak macam mana ni pembedahan mata. Sebab ditutup dengan plaster mata. Kemudian kita nak basuh muka macam mana? Basuh muka secara menegak, secara duduk. Masa basuh dahi, takut air mengalir ke bawah. Kalau basuh muka secara melentang, saya pun tak tahulah macam nak buat. Buatlah macam nak buat pun. Jagalah jangan air tu kena di kawasan muka, di kawasan mata tu. Cara nak buat, wallahu alam, saya pun cara nak buat. Sebab dia bedah mata ni sebelah je. Sebelah tu jaga molek, sebelah lagi tu basuh molek-molek sebelah lagi tu. Sesak tu lap dulu ke, lap dulu. Maka hok tak basuh lagi tu, perlahan-perlahan gunakan kain basuh ke. Kalau guna spray takut spray ni dia di luar. Mungkin gunakan kain basuh ataupun tadi gunakan tisu basuh. Tengoklah macam mana. Saya pun nak cerita cara perici, minta maaf lah. Saya pun tak pernah tolong. Saya sendiri pun tak pernah buat pembedahan mata. Dan saya sendiri pun tidak pernah tolong wudukkan orang yang melakukan pembedahan mata, tak pernah. Jadi macam mana cara orang yang melakukan pembedahan mata, dia berwuduk basuh muka dalam keadaan nak jaga sangat-sangat supaya air tu tidak termasuk dalam mata dia. Jadi macam mana? Maknanya pakai sebelah hok mata comel tu tak apalah waktunya. Tu basuhlah. Tapi kena jaga-jagalah juga. Tapi sebelah hok mata hok buat pembedahan tu. Macam saya sebut tadilah, kalau nak pakai spray tu rasa tak sedap. Kalau pakai spray ni dia akan jadi car gitu. Dia akan jadi kena banyak. Mungkinlah pakai tuala ataupun pakai tisu basah. Tetapi untuk kawasan mata tu semampu kita rapatkan. Tinggal bukan nak rapat sangat mata ni. Tinggal setakat dia punya plaster ke macam mana, atau setakat yang dibenarkan. Setakat yang boleh dilakukan. Secermat-cermatnya. Hak Ning ni dalam keadaan seumpama ni buat sendiri ke ataupun orang tolong buat ke, tengok keadaan lah macam mana. Cuma saya nak peringatkannya, jangan jauh sangat daripada kawasan mata tu. Jangan dekat sangat. Tapi setakat mana dibenarkan, paling-paling hampir dengan mata. Atau wallahu alam. Tapi biarlah perapat air basuh muka tu sehampir-hampir dengan biji mata air tu yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Saya kata je. Saya pun tak boleh nak perici, tak boleh perici sebab saya tidak ada pengalaman. Sekurang-kurangnya pengalaman tolong orang ataupun tengok pun tak apa. Saya tolong pun tidak pernah. Tengok pun saya tidak pernah. Macam mana orang yang melakukan pembedahan mata, dia membasuh muka, nak jaga-jaga supaya air tidak masuk ke mata dia. Macam mana cakap? Saya pun tak pernah tengok. Tolong pun tak pernah, tengok pun tak pernah. Cuma saya beri setakat ni je. Peratakan air dengan membasuh, ada jirim air serapat-rapat mungkin di kawasan mata yang dibenarkan. Gitu ya. Jangan jarokkan. Tapi pastikan serapat-rapat dengan bahawa ada jirim air. Sebab saya bicara sekarang adalah berkaitan dengan membasuh. Membasuh syaratnya ada jirim air, ada titik-titik air. Membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku dan membasuh kaki sampai ke dua mata kaki. Yang sapu hanyalah kepala. Jadi minggu ni semangat minggu lepas masih lagi membicarakan berkaitan dengan membasuh. Dan insya-Allah minggu hadapan akan masuk kepada kawasan muka yang wajib dibasuh dan juga kawasan muka yang sunat dibasuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.